Ambulans Malaysia, sungguh pelik. Ambulans di Malaysia, sungguh pelik. Kata-kata ini diucapkan oleh seorang juru rawat Amerika berusia 30 tahun, Madeleine Thompson. Walaupun seorang pakar perubatan, beliau berasa ragu-ragu tentang ambulans di Malaysia. Apabila bapaknya rebah kesakitan, orang-orang Malaysia di sekelilingnya mendesak beliau untuk segera memanggil ambulans. Tetapi beliau berulang kali menjerit, "Tunggu!" dengan suara yang bergetar. Namun, setelah ambulans benar-benar dipanggil, beliau berkata dengan ekspresi terkejut, "Pelik, ambulans di Malaysia sungguh aneh. Mengapakah beliau teragak-agak untuk memanggil ambulans? Dan mengapa beliau berkata ambulans Malaysia sungguh pelik? Marilah kita lihat. Di Los Angeles, tengah malam, bilik kecemasan adalah huru-hara seperti biasa. Tolong saya." Mendengar suara pesakit, Madeleine Thompson segera berlari ke arahnya. Namun, perkara pertama yang ditanya beliau bukanlah simptom, tetapi insurans. "Sila tunjukkan kad insurans Anda." Wajah pesakit menunjukkan ekspresi kesakitan, dan ekspresi itu menusuk hati Madeline. Kerjanya adalah menyelamatkan nyawa, tetapi mengapa perlu membincangkan uang terlebih dahulu? Walaupun sudah berusia 30 tahun, beliau masih tidak dapat membiasakan diri dengan percanggahan ini. Pada suatu hari, selepas pulang dari kerja, Madeleine menerima panggilan telepon daripada bapaknya. "Madeleine, bulan depan saya akan bersara." Bapaknya, Robert Thompson, 65 tahun, telah berkhidmat sebagai juru tera di syarikat kereta api selama 40 tahun. "Tahniah ayah, ayah sudah penat bekerja." Selepas menamatkan panggilan telepon dengan bapaknya, satu ide muncul di pikiran Madeleine. Semasa muda, bapaknya sering bercakap tentang kereta api laju Malaysia. Beliau selalu berkata bahwa suatu hari nanti, beliau ingin melihatnya sendiri. Madeleine ingin merealisasikan impian bapaknya itu. Beliau menyemak buku simpanannya. Jumlah yang dikumpul sedikit demi sedikit selama 8 tahun ini cukup untuk beliau dan bapaknya melancong ke Malaysia. Hujung minggu berikutnya, Madeleine melawat rumah bapaknya. "Ayah, bagaimana kalau kita ke Malaysia untuk meraihkan persaraan?" "Malaysia? Betulkah? Bukankah ayah selalu kata nak naik kereta api modern mereka?" Bapaknya terdiam seketika. Kemudian beliau perlahan-lahan mengangguk. "Madeline, terima kasih. Ini adalah impian seumur hidup saya." Namun, hanya satu perkara yang membimbangkan Madeline. Bapaknya pernah menjalani pembedahan stent jantung 3 tahun lalu dan kadangkala mengalami aritmia. Beliau perlu berjumpa dengan dokter jantung setiap bulan. "Ayah, jangan paksa diri." "Ya, kalau tak sihat, beritahu saya segera." "Tak mengapa. Saya dengar sistem perubatan Malaysia sangat lengkap." Kata-kata bapaknya sedikit sebanyak menenangkan Madeline. Sebulan kemudian, mereka berdua mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Kelia. Semasa berjalan di terminal, bapaknya berhenti beberapa kali. Hebatnya Madeline, lantainya berkilat. Lantai memang digilap seperti cermin, tanpa sebarang sampah. Ini jauh berbeza dengan lapangan terbang di Los Angeles. Selepas pemeriksaan imigresen, kaki tangan menyambut mereka dengan senyuman mesra. "Selamat datang ke Malaysia." Walaupun bahasa Inggris mereka sedikit tersangkut-sangkut, senyuman mesra itu menyentuh hati mereka berdua. Setibanya di KL Sentral, keterujaan bapaknya memuncak. "Tengok Madeline, ini dia tren laju. Kereta api Electric Train Service, ETS, yang berwarna perak biru yang berhenti di platform, membuatkan mata bapaknya bersinar seperti kanak-kanak. "Kita tak naik lagi hari ini. Hari ini kita jalan-jalan di Kuala Lumpur dulu." Mereka berdua memutuskan untuk menaiki LRT ke Masjid Jamek. Namun, mereka benar-benar sesat di hadapan peta laluan yang rumit. Nah, keluar dari pintu mana? Semasa mereka berdua merenung peta dengan wajah bingung, seorang pegawai stesen datang dan bertanya dalam bahasa Inggris, "May I help you, sir?" Pegawai stesen itu menggunakan aplikasi terjemahan untuk menjelaskan laluan dengan terperinci. "Masjid Jamek, naik tren ini, turun di perhentian ketiga. Terima kasih dan selamat bercuti." Pegawai stesen itu melambai tangan mengucapkan selamat jalan. Tak sama macam Amerika, bapaknya berbisik kepada diri sendiri. Sememangnya di Los Angeles, mereka tidak pernah dilayan semesra ini. Keesokan harinya, mereka pergi ke tempat yang paling dinanti-nantikan oleh bapaknya. Stesen kereta api Kuala Lumpur Lama atau Museum Kereta Api Negara. Ini rumah kepada lokomotif uap. Di hadapan landasan putar lama, bapaknya terpegun. Beliau berjalan mengelilingi depo berulang kali, memerhatikan setiap perincian dengan penuh minat. Sungguh hebat boleh memelihara warisan sebegini di zaman modern ini.
Mata bapaknya, seorang jurutera, bersinar seperti seorang remaja. Beliau mengambil gambar, mencatat, dan bertanya soalan. Melihat bapaknya gembira, Madeleine berasa bersyukur karena merancang perjalanan ke Malaysia ini. Walau bagaimanapun, selepas makan tengah hari, ketika menuruni tangga di sebelah depo kereta api, badan bapaknya sedikit terhuyung hayang. "Ayah!" Madeleine segera berlari ke arahnya. "Tak apa, tersilap langkah sikit saja." Bapaknya coba menyembunyikan dengan senyuman. Tetapi mata Madeleine, sebagai seorang juru rawat, tidak mudah ditipu. Peluh halus membasahi dahi bapaknya. Malam itu, apabila pulang ke hotel, Madeleine mengukur nadi bapaknya. Ternyata ada aritmia. "Ayah, berehatlah esok. Berehat saja di hotel. Sayanglah, dah sampai Malaysia nih. Tak boleh. Esok kita naik ETS ke Melaka. Tak boleh ketinggalan." Madeleine teragak-agak. Sebagai seorang profesional perubatan, beliau tahu bapaknya perlu berehat. Tetapi melihat mata bapaknya, beliau tidak sanggup melarang. Perjalanan ini adalah impian seumur hidup bapaknya. Beliau tidak mau merampasnya. "Baiklah, tapi jangan paksa diri. Beritahu saya segera jika rasa tak sihat." "Ya, saya janji." Balas bapaknya dengan senyuman lembut. Namun, keresahan Madeleine tidak hilang. Bagaimana jika bapaknya rebah? Walaupun beliau mendengar sistem perubatan Malaysia lengkap, mereka adalah warga asing dan bahasa pun berbeza. Yang paling penting, berapakah kos perubatan? Di AS, memanggil ambulans sahaja menelan belanja ribuan dolar. Di luar negara, mungkin berganda-ganda. Madeleine memandang siling, menutup mata dengan hati yang penuh kebimbangan, berharap segalanya akan baik-baik saja. Keesokan paginya, pemandangan di luar tingkap hotel adalah cerah. "Hari ini kita akhirnya naik ETS." Bapaknya berkata dengan gembira sambil bersarapan. Madeleine memerhatikan wajah bapaknya. Aritmia malam tadi nampaknya sudah stabil, tetapi beliau masih kelihatan sedikit letih. "Ayah, saya ulang sekali lagi, jangan paksa diri ya. Tak ada masalah. Hari ini impian saya selama 40 tahun akan tercapai." Mata bapaknya bersinar seperti kanak-kanak. Akhirnya mereka tiba di platform KL Sentral. Bapaknya menarik nafas. Cantiknya, kereta api ITS berwarna perak biru itu berhenti di platform dengan senyap. Reka bentuk hadapan yang aerodinamik seperti karya seni. "Mari kita naik, ayah." Sebaik sahaja masuk ke dalam bapaknya terpegun lagi. Luasnya, tak sama macam kereta api di Amerika. Tempat duduk bersih dan ruang kaki luas, tingkap juga besar, membolehkan pemandangan luar dilihat dengan jelas. Laju 160 km. J kan? Bapaknya melihat keluar tingkap berkali-kali. Tidak sabar menunggu tren bergerak. ETS bergerak tepat pada masanya. Hampir tiada gegaran, dan ia memecut dengan senyap. "Hebat!" Tak bergoyang langsung. Bapaknya sangat terharu. Sebagai seorang juru tera, beliau ikhlas memuji teknologi tersebut. Melihat pemandangan ladang sawit dan kampung di luar tingkap yang berterbangan, kedua-duanya mengagumi. Melihat bapaknya gembira, Madeleine berasa bersyukur karena merancang perjalanan ini. Kira-kira 2 jam kemudian, mereka tiba di stesen kereta api Melaka. "Melaka, kita betul-betul sampai Melaka." Bapaknya berjalan di stesen dengan teruja. Namun sebaik sahaja keluar dari stesen, Madeleine mengerutkan dahi. Panasnya, tidak seperti Los Angeles, ia adalah haba yang melekit dan kelembapan yang tinggi. "Ini musim panas Malaysia ya?" Bapaknya juga mengelap peluh di dahi. Suhu 33 derajat Celcius. Kelembapan melebihi 70%. Mereka berdua memutuskan untuk melawat kota Afamosa dahulu. Mereka menaiki taksi selama kira-kira 15 menit. Dinding bata merah yang cantik. Bapaknya menarik nafas melihat bangunan bersejarah itu. Beliau mengambil gambar dan berjalan di sekitar kawasan itu. Terpesona dengan keindahannya. Namun, sambil berjalan di sekitar kawasan itu, peluh di dahi bapaknya semakin banyak. "Ayah, mari kita berehat di tempat teduh." Baiklah." Bapaknya duduk di bawah pokok, mengelap peluh dengan sapu tangan. Wajahnya kelihatan agak pucat. "Ayah, minum air." Madeleine menghulurkan sebotol air mineral. Bapaknya menghabiskannya dalam sekali tegukan. "Terima kasih, saya dah oke." Namun, naluri Madeleine sebagai seorang juru rawat merasakan ada sesuatu yang tidak kena. "Ayah, kita balik hotel berehat petang nih." "Tak nak, saya nak pergi Stadhuis lagi." Bapaknya coba berdiri, tetapi langkahnya jelas berbeza dari pagi. "Sayang nak balik."
Dah sampai Melaka nih. Madeline teragak-agak. Patutkah beliau menghalang bapaknya dengan tegas di sini? Walau bagaimanapun, mata bapaknya penuh dengan keazaman. Baiklah, tapi betul-betul kena beritahu saya kalau rasa tak sihat ya. Mereka berdua sekali lagi menaiki beca ke arah Stadhuis. Setibanya di sana, ramai pelancong. Ramainya orang. Semasa berjalan di jalan batu, langkah bapaknya semakin berat. Ayah, jalan perlahan-lahan. Tak apa. Madeline coba memegang lengan bapaknya, tetapi bapaknya menggelengkan kepala. Tak apa, saya boleh jalan sendiri. Melalui pintu masuk utama ke arah bangunan utama. Tangga tidak henti-henti, pernafasan bapaknya juga semakin laju. Ayah, kita berhenti di sini saja. Tak nak, sikit lagi. Saya nak naik sampai ke atas. Walau bagaimanapun apabila tiba di platform pandang, wajah bapaknya sudah pucat. Ayah! Dalam sekelip mata ketika Madeline coba memeluknya, bapaknya memegang dada. Sakit dada. Detik berikutnya, lutut bapaknya melutut ke tanah. Ayah! Madeline memeluknya. Pelancong di sekeliling segera mengerumuni mereka. Tuan, oke ke? Ada sesiapa panggil kaki tangan. Rakyat Malaysia di sekeliling bertanyakan soalan dengan penuh keprihatinan. Seorang lelaki menggulung jaketnya dan meletakkannya di bawah kepala bapaknya. Panggil ambulans. Kedengaran suara seorang wanita. Namun, pada saat itu, Madeline menjerit. Tunggu! Orang di sekeliling memandang Madeline dengan ekspresi terkejut. Ambulans! Sila tunggu! Suara Madeline bergetar. Mengapa beliau menolak ambulans? Orang di sekeliling tidak paham. Tetapi di pikiran Madeline muncul satu lagi image. 2 tahun lalu, rakan juru rawatnya, Jennifer, masuk ke bilik rehat sambil menangis. Madeline, boleh percaya tak? Di tangan Jennifer, terdapat Bill. Anaknya yang berusia 8 tahun jatuh di sekolah, terhantuk kepala, dan dihantar ke hospital dengan ambulans. Yuran ambulans, 3.500. Paka, Madeline terdiam. 3.500 lebih daripada Rm 16.000. Insurans tak bayar ke. Insurans kami tak termasuk pengangkutan ambulans. Saya sedang berunding untuk pembayaran ansuran. Jennifer masih membayar 200 sebulan hingga kini. Nasib seorang lagi rakan lebih teruk. Suaminya diserang sakit jantung dan dihantar dengan ambulans. Menerima bil keseluruhan sebanyak 150.000, termasuk kos pengangkutan dan rawatan yang melebihi health insurance. Beliau terpaksa membayar sendiri. Akhirnya beliau terpaksa memfailkan kebankrapan. Dengan kata lain, di Amerika Syarikat, memanggil ambulans bermakna bersedia untuk menanggung hutang. Dan sekarang mereka berada di luar negara. Berapa kos ambulans untuk warga asing? Bukan 10.000, mungkin lebih lagi. Tangan Madeline mula menggigil. Simpanannya hampir habis untuk perjalanan ini. Head credit, card kreditnya juga tidak banyak. Walaupun beliau membeli insurans perjalanan luar negara, adakah ia benar-benar meliputi kos ambulans? Beliau tidak menyemak terma dan syarat dengan teliti. Bagaimana jika beliau perlu membayar sepenuhnya? Bagaimana jika beliau menerima bil puluhan ribu dolar? Madeline mengeluarkan teleponnya dengan tangan yang bergetar, tetapi jarinya menggigil sehingga tidak dapat menekan screen. Orang Malaysia di sekeliling melihat dengan wajah bingung. Cik, awak oke ke? Ayah awak nampak sangat sakit. Namun Madeline menggelengkan kepala. Tolong panggil taksi. Saya nak naik taksi ke hospital berdekatan. Udara di sekeliling tiba-tiba membeku. Orang Malaysia tidak dapat memahami keputusannya. Mengapa memanggil taksi dalam situasi kecemasan ini? Mengapa menolak ambulans? Seorang lelaki tua bertanya dengan risau. Cik, ayah awak perlukan rawatan perubatan segera. Ambulans lebih selamat daripada taksi. Tetapi air mata Madeline mengalir. Nyawa bapaknya atau kebangkrapan keuangan. Sebagai seorang juru rawat, jawabannya sepatutnya jelas. Nyawa diutamakan. Beliau telah mengatakannya berkali-kali kepada pesakit. Namun, apabila beliau sendiri yang terlibat, beliau tidak dapat mengatakannya. Karena di AS, mendapatkan rawatan perubatan boleh memusnahkan hidup seseorang. Madeline menggenggam tangan bapaknya. Bapaknya sukar bernafas, tetapi masih sedar. Ayah, maafkan saya. Suara Madeline bergetar. Pada saat itu, seorang lelaki tua tampil ke hadapan. Beliau kelihatan berusia 70-an dengan ekspresi yang lembut. Cik, sila bertenang dan dengar cakap saya. Lelaki itu perlahan-lahan bercakap dalam bahasa Inggris. Walaupun tersangkut-sangkut, bahasa Inggrisnya jelas. Ambulans di Malaysia adalah percuma. Madeline mengangkat kepala. Percuma?
Tak mungkin betul, tak perlu bayar 1 sen pun. Mata lelaki itu serius. Tapi kami warga asing. Kami tak ada kad pengenalan. Suara Madeleine bergetar. Tak ada kaitan dengan kewarganegaraan. Di Malaysia, ambulans adalah percuma untuk sesiapa sahaja yang memanggil, kata lelaki itu sambil memandang mata Madeleine. Menyelamatkan nyawa tidak memerlukan syarat. Kata-kata itu membuatkan air mata Madeleine mengalir. Menyelamatkan nyawa tidak memerlukan syarat. Walaupun sudah bertahun-tahun menjadi juru rawat, ini adalah kali pertama beliau mendengar ayat itu. Setelah 8 tahun menjadi juru rawat di AS, perkara pertama yang beliau tanya kepada pesakit ialah insurans. Beliau menganggap itu adalah perkara biasa. Namun, kini lelaki ini berkata bahwa menyelamatkan nyawa tidak memerlukan syarat. Saya faham. Tolonglah. Madeleine mengangguk. Orang di sekeliling segera bertindak. Seorang wanita mendial 999 menggunakan teleponnya. Hello, bomba ambulans. Di kota Famosa, seorang lelaki asing rebah karena sakit dada. Sedar lagi, pernafasan oke. Beliau menerangkan keadaan dengan lancar. Baiklah, terima kasih. Selepas menutup telepon, wanita itu berkata kepada Madeleine, dalam 5 menit akan sampai. 5 menit? Madeleine terkejut. Di AS, beliau perlu menunggu sekurang-kurangnya 20 menit. Walaupun di pusat bandar, lebih 15 menit. Cik, ini untuk ayah awak. Tuam sejuk di dahi. Seorang lagi wanita menghulurkan sebotol air mineral sejuk. Terima kasih banyak. Madeleine meletakkan botol itu di dahi bapaknya. Ekspresi bapaknya sedikit lega. Seorang lelaki lain mengambil kipas dan mengipaskan bapaknya. Tak apa, ambulans akan sampai sekejap lagi. Seorang lagi wanita mengeluarkan tuala dari bagnya. Sila gunakan ini. Orang yang tidak dikenali menghulurkan bantuan satu demi satu. Walaupun bahasa tidak difahami sepenuhnya, semua orang membantu secara semula jadi. Madeleine berulang kali mengucapkan terima kasih. Ayah, bertahanlah. Ambulans akan sampai sekejap lagi. Orang di sekeliling terus memberi galakan dengan lembut. Mendengar suara-suara itu, bapaknya perlahan-lahan mengangguk. Kaki tangan Kuta juga tiba. Kami akan pergi pandu ambulans. Sila tunggu sebentar. Kaki tangan berjalan ke arah pintu masuk, bersedia untuk memandu ambulans. Madeleine menggenggam tangan bapaknya. Ayah, oke tak. Ambulans akan sampai sekejap lagi. Bapaknya tersenyum lemah dan berkata, Madeleine, bagus kamu bawa saya ke Malaysia. Kata-kata itu menusuk hati Madeleine. Beliau melihat sekeliling. Terdapat lebih daripada 10 rakyat Malaysia yang risau melihat mereka. Mereka menghentikan pelancongan mereka dan meluangkan masa untuk warga asing yang tidak dikenali. Ini adalah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan di AS. Di bandar besar, walaupun seseorang rebah di jalan, tiada siapa yang akan membantu. Ramai orang mengelak karena tidak mahu terperangkap dalam masalah atau mengelakkan risiko saman. Namun di sini berbeza. Semua orang menghulurkan bantuan secara semula. Jadi, kira-kira 3 menit berlalu. Bunyi sirena ambulans kedengaran dari jauh. Semakin dekat bunyinya. Madeleine tanpa sadar melihat jam tangannya. Tidak sampai 4 menit sejak mendial 999. Bagaimana mungkin? Madeleine mendengar sirena itu dengan tidak percaya. Detik berikutnya, ambulans tiba di pintu masuk kota Famosa. Cepat, terlalu cepat. Madeleine berbisik kepada diri sendiri. 3 paramedik berlari membawa stretcher. Pergerakan mereka sangat cekap. Kami akan periksa keadaan ayah tuan. Paramedik dengan pantas memeriksa keadaan bapaknya. Tekanan darah, nadi, suhu badan, tahap kesedaran. Masing-masing menggunakan peralatan profesional untuk mengumpul maklumat dengan tepat. Ada sejarah sakit jantung? Ya, ada stent 3 tahun lalu. Tim itu segera mencatat. Tekanan darah agak tinggi. Mungkin aritmia. Suara yang tenang itu membuatkan Madeleine semakin berasa selamat. Bapaknya dinaikkan ke stretcher. Anak, sila naik sekali. Saya boleh naik sekali. Ya, tentu saja. Di AS, ahli keluarga selalunya tidak dibenarkan menaiki ambulans. Tetapi di Malaysia, ia dibenarkan. Ini juga merupakan kejutan bagi Madeleine. Semasa berjalan ke ambulans, Madeleine menoleh ke belakang. Orang Malaysia di sekeliling sedang melihat mereka dengan risau. Lelaki tua itu melambai tangan. Tak apa, ayah tuan akan selamat. Jaga diri. Madeleine tunduk hormat dengan mendalam. Terima kasih banyak-banyak. Orang di sekeliling turut melambai tangan. Kelembutan orang yang tidak dikenali. Bantuan tanpa syarat yang dihulurkan.
Madeline pikir beliau tidak akan melupakan pemandangan ini sepanjang hayatnya. Sebaik sahaja pintu ambulans dibuka, Madeline menarik nafas. Pemandangan di dalam kereta berbeza sama sekali daripada yang dibayangkan. Monitor ECG, peralatan bekalan oksigen, tiang IV, AED, peralatan perubatan tersusun rapi di dinding. Kabinet obat dipenuhi dengan obat-obatan yang diperlukan untuk rawatan kecemasan. Ini benar-benar ambulans, Madeline berbisik kepada diri sendiri. Setelah 8 tahun menjadi juru rawat, beliau telah melihat ambulans di AS berkali-kali. Tetapi tidak pernah melihat ambulans yang lengkap dengan peralatan sebegini. Ya, seperti bilik kecemasan kecil yang diletakkan di dalam kereta. Sila letakkan ayah tuan di sini. Paramedik menaikkan bapaknya ke atas stretcher dan segera memasang monitor ECG. Seorang lagi paramedik menyediakan topeng oksigen. Seorang lagi menyediakan IV. Kerjasama ketiga-tiga mereka sangat lancar. Seorang mengukur vital signs bapaknya, manakala seorang lagi mula menghubungi hospital. Yang tinggal berkata kepada Madeline, "Sila duduk di sini, Cik. Terdapat tempat duduk untuk ahli keluarga di dalam kereta. Boleh Tuan beritahu saya sejarah perubatan ayah Tuan? Stent jantung 3 tahun lalu. Jumpa dokter jantung setiap bulan." Tim itu segera mencatat sambil menyampaikan maklumat kepada hospital melalui radio. Lelaki 65 tahun. Sejarah stent arteri koronari, sakit dada, sukar bernafas, mungkin aritmia. Dijangka tiba 10 menit lagi. Mendengar jawaban dari hospital, sudah bersedia untuk menerima. Seorang paramedik berkata, "Kita akan sampai ke hospital sekejap lagi. Terus kuat ya." Mendengar suara lembut paramedik, bapaknya mengangguk perlahan. Melihat keadaan itu, Madeleine sadar akan perbezaan ketara dengan AS. Ambulans di AS hanya mempunyai peralatan asas, tetapi mengenakan bayaran ribuan dolar. Tetapi di Malaysia peralatan begitu lengkap, namun percuma. Yang paling penting sikap paramedik adalah mesra. Tidak mekanikal, tetapi melayan beliau sebagai seorang manusia. Apa perasaan Anda tentang perbezaan ambulans antara AS dan Malaysia? Sila tulis di bahagian komen. Ambulans bergerak dengan senyap. Madeline melihat keluar tingkap, laluan dari Melaka ke Bandar. Pada saat itu, pemandangan yang sukar dipercayai muncul di matanya. Kendaraan di hadapan bergerak ke kiri dan kanan satu demi satu. Taksi, lori, bas pelancong. Semua kendaraan memberi laluan kepada ambulans. Semua orang bagi laluan. Madeline tidak dapat menahan diri daripada berkata. Ambulans bergerak dengan lancar di laluan yang dikosongkan. Kemudian mereka tiba di persimpangan. Lampu isyarat merah. Namun, kendaraan yang melintas, walaupun lampu hijau, berhenti seketika. Semua kendaraan berhenti untuk memberi laluan kepada ambulans. Melihat adegan itu, Madeline menitiskan air mata. "Kenapa, Cik?" Paramedik itu menyadari keadaan Madeline. Di Malaysia, bila ambulans datang, semua orang secara otomatik bagi laluan. Secara otomatik, bagi Madeline, ini bukanlah perkara biasa. Di AS, walaupun ambulans datang, banyak kereta yang tidak mengendahkannya. Ada juga yang membunyikan hon dan coba menyelit, karena semua orang tergesa-gesa. Masa mereka penting? Namun di sini berbeza. Melihat keluar tingkap, pejalan kaki juga berhenti. Orang yang hendak melintas di zebra crossing menunggu ambulans berlalu. Seorang ibu memeluk anaknya, seolah-olah mengajarnya sesuatu. Mungkin dia mengajar untuk mengutamakan ambulans. Ini untuk semua orang. Untuk ayah. Tidak, bukan hanya untuk bapaknya. Orang-orang ini bekerja sama secara semula jadi untuk nyawa seseorang yang tidak dikenali. Mereka mengorbankan sedikit masa mereka, melambatkan perjalanan mereka. Karena itu berkaitan dengan menyelamatkan nyawa seseorang. Madeline mengelap air matanya dengan sapu tangan. Setelah bertahun-tahun menjadi juru rawat, beliau tidak pernah melihat pemandangan seperti ini. Seluruh bandar bergerak untuk menyelamatkan satu nyawa. Ini bukan hanya masalah sistem atau peraturan. Hati orang-orang di negara ini yang menjadikan semua ini mungkin. Kita dah sampai hospital. Madeline tersentak mendengar suara paramedik. Hanya beberapa menit dari Avamosa ke hospital. Kelajuan ini juga mungkin karena rakyat memberi laluan. Jika tiada siapa yang memberi laluan, pasti akan mengambil masa yang lebih lama. Kelewatan beberapa menit boleh menentukan nyawa seseorang. Madeline melihat keluar tingkap, mengulangi kata-kata terima kasih di dalam hatinya. Terima kasih kepada semua yang memberi laluan. Madeline memegang tangan bapaknya, berpikir, Malaysia ini bukan sahaja cantik pemandangannya, bukan sahaja bersih,
tetapi hati rakyatnya juga lembut dan mesra. Ambulans tiba di pintu masuk hospital. Dokter dan juru rawat berbaju putih sudah bersiap sedia. "Ayah, kita dah sampai," kata paramedik itu kepada bapaknya. Bapaknya membuka mata dengan lemah. "Madeline." "Tak apa, ayah. Kita dah sampai hospital." Madeline memegang erat tangan bapaknya. Stretcher diturunkan dari kereta dan segera dibawa masuk ke hospital. Selepas Madeline keluar dari kereta, paramedik itu berkata kepadanya, "Ayah tuan akan selamat. Ada dokter yang hebat di sini." "Terima kasih banyak." Madeline tunduk hormat dengan mendalam. Paramedik tersenyum dan mengangguk mula mengemas di dalam kereta untuk panggilan seterusnya. Madeline melihat ke pintu masuk hospital. Bapaknya sedang menerima rawatan perubatan Malaysia. Beliau pasti akan selamat. Bapaknya dimasukkan ke bilik kecemasan. Madeline duduk di kerusi ruang menunggu dan melihat jam tangannya. Pukul 3 petang. Tidak sampai sejam sejak rebah di Kuta. Namun, bagi Madeline, terasa seperti masa yang sangat lama. Terdapat beberapa pesakit dan ahli keluarga di ruang menunggu. Semua orang menunggu dengan senyap. Madeline mendongak ke siling. "Ayah akan oke kan? Stan tak ada masalah kan?" Dan satu lagi kerisauan. Berapa kos rawatan? Ambulans percuma sudah mengejutkan. Tetapi kos rawatan adalah perkara lain. Kos perubatan di luar negara selalunya jumlah yang tidak dapat dibayangkan. Ia sudah tinggi di AS, di luar negara pasti lebih tinggi. Madeline menyemak card kreditnya di dompet. 5.000. Beliau tidak tahu. Sama, ada ia mencukupi. Kira-kira 30 menit berlalu, seorang dokter berbaju putih masuk ke ruang menunggu. "Ahli keluarga Encik Thompson?" Madeline berdiri. "Ya, saya." Dokter itu datang dengan senyuman lembut. Keadaan ayah tuan sudah stabil. Ia adalah aritmia yang disebabkan oleh situasi. Madeline menarik nafas lega. "Stan tak ada masalah?" "Ya, tiada masalah. Tapi perlu bermalam di hospital untuk pemerhatian." "Saya paham. Terima kasih, dokter." Dokter mengangguk lembut dan berlalu pergi. Madeline duduk semula di kerusi, menghela nafas panjang. Bapaknya selamat. Itu lebih penting daripada segala-galanya. Selepas beberapa ketika, juru rawat datang memanggilnya. "Saya akan bawa tuan ke bilik ayah tuan." Madeline mengikut juru rawat ke bilik. Membuka pintu, bapaknya berbaring di katil. Walaupun sedang menerima IV drip, wajahnya sudah kelihatan lebih baik. "Ayah." Madeline mendekat. Bapaknya membuka mata. "Madeline." "Tak apa, ayah." Dokter kata ayah, "Selamat." Bapaknya tersenyum lemah. "Ayah buat kamu risau. Jangan cakap begitu." Madeline memegang tangan bapaknya. "Ayah, saya nak tanya. Ambulans betul-betul percuma ke?" "Percuma?" Bapaknya menunjukkan ekspresi terkejut. "Seorang bekas paramedik di Kuta beritahu saya. Katanya, ambulans di Malaysia percuma untuk sesiapa saja." Madeline mula menceritakan apa yang berlaku di Kuta. Kisah yang diceritakan oleh lelaki tua itu. Bantuan orang di sekeliling. Ambulans tiba dalam 4 menit. Dan semua kereta memberi laluan. Bapaknya mendengar dengan senyap. Kemudian, matanya berkaca. "Semua orang buat itu untuk saya. Bukan hanya untuk ayah. Untuk nyawa seseorang. Semua orang bekerja sama secara semula jadi di negara ini." Bapaknya memandang siling. "Selama 30 tahun, saya mendambakan tren laju Malaysia." Bapaknya berkata perlahan. "Saya pikir ia adalah tempat teknologi, tempat kecekapan." Bapaknya melihat keluar tingkap, tetapi bukan begitu. "Malaysia hebat bukan hanya karena teknologi," suara bapaknya bergetar. "Hati manusia juga, sistem juga. Ini adalah negara yang menghargai nyawa." Madeline juga menitiskan air mata. Mereka berdua berdiam diri seketika, hanya memegang tangan antara satu sama lain. Malam itu, Madeline tidak kembali ke hotel. Beliau bermalam di ruang menunggu hospital. Juru rawat datang beberapa kali untuk melihat keadaannya dan meminjamkannya selimut. "Cik, sila berehat juga." Kelembutan itu membuatkan Madeline berulang kali mengucapkan terima kasih. Keesokan paginya, bapaknya diperiksa oleh dokter dan dibenarkan keluar. "Sudah oke, tapi jangan paksa diri ya." "Baiklah, saya akan berhati-hati." Bapaknya tunduk hormat kepada dokter. Semasa keluar, juru rawat yang bertugas datang mengucapkan selamat jalan. "Jaga diri, Cik. Semoga percutian Tuan berterusan dengan gembira." Melihat senyuman juru rawat, Madeline berulang kali mengucapkan terima kasih. Kemudian, mereka pergi ke kaunter pembayaran yang akan menentukan nasib mereka. Jantung Madeline berdegup kencang.
Berapa kos rawatan, rawatan kecemasan, pemeriksaan dokter IV drip, kos hospital sehari. Di AS, mudah melepasi datana 50.000. Di luar negara mungkin berganda, seorang kaki tangan wanita muda menyambutnya dengan senyuman. Encik Thompson, betul? Sila tunggu sebentar. Kaki tangan itu menyemak sesuatu di komputer. Tangan Madeline mula menggigil. 10.000 atau lebih. Hard credit card kreditnya ialah 5.000. Terima kasih karena menunggu. Kaki tangan itu mengangkat kepala. Pertama, mengenai pengangkutan ambulans. Madeline menahan nafas. Pengangkutan ambulans di Malaysia adalah percuma sepenuhnya. Ya, saya dengar. Madeline mengangguk. Kemudian mengenai kos rawatan, kaki tangan itu tersenyum lembut. Anda mempunyai insurans perjalanan luar negara, bukan? Ya, Madeline menghulurkan salinan insurans. Dengan insurans ini, kebanyakan kos rawatan dilindungi. Jadi, bahagian yang perlu dibayar sendiri oleh Tuan adalah kira-kira RM100. RM100? Madeline pikir beliau tersilap dengar. Ya, 100 ringgit. Angka itu berulang kali di pikiran Madeline. RM100 kira-kira 21 USD. Di AS, ambulans sahaja 3.500. Ditambah rawatan dan kos hospital, pasti melepasi 50.000. Dan di sini hanya RM100. Betul? Betul-betul hanya sebanyak itu? Suara Madeline bergetar. Ya, ini sahaja pembayaran penuh. Tiada bil lain akan dihantar kemudian. Sila jangan risau. Sebaik saja mendengar kata-kata itu, air mata Madeline mengalir. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Beliau berulang kali mengucapkan terima kasih. Kaki tangan itu kelihatan malu tetapi tersenyum lembut. Itu adalah air mata kelegaan, air mata kesyukuran, dan air mata kesedihan untuk negaranya sendiri. Di AS, mendapatkan rawatan perubatan boleh memusnahkan hidup seseorang, tetapi di Malaysia, menyelamatkan nyawa diutamakan. Perbedaan itu terlalu besar. Selepas selesai pembayaran, Madeline kembali kepada bapaknya. Ayah, kos rawatan hanya RM100. Mata bapaknya membesar. RM100? Tak percaya. Saya pun tak percaya. Mereka berdua berjalan keluar dari hospital menghirup udara pagi Melaka. Madeline, terima kasih kamu bawa saya ke Malaysia. Sama-sama ayah. Bagus impian ayah tercapai. Mereka berdua berjalan perlahan-lahan bersebelahan. Dan dalam hati Madeline, timbul satu keazaman. Beliau bertekad untuk menceritakan pengalaman ini, bahwa masyarakat yang mengutamakan nyawa bukanlah mustahil. 3 hari kemudian, Madeline dan bapaknya selamat kembali ke Los Angeles. Badan bapaknya pulih sepenuhnya. Mereka berdua menghabiskan sisa hari mereka di Malaysia dengan santai. Keesokan harinya selepas pulang, di bilik rehat hospital, Madeline menceritakan apa yang berlaku di Malaysia kepada rakan sekerjanya. Ambulans percuma, tak percaya. Mata Jennifer membesar, dan sampai dalam 4 menit. Di Los Angeles, sekurang-kurangnya 20 menit menunggu. Rakan juru rawat lain berbisik. Bukan itu sahaja, Madeline menyambung. Semua rakyat beri laluan. Taksi, lori, bus. Malah kereta dengan lampu hijau pun berhenti menunggu. Rakan sekerja semua terdiam. Kita tak tahu sejak bila. Kita beranggapan perubatan adalah sesuatu yang hanya boleh dinikmati sepenuhnya oleh orang kaya, kata Madeline perlahan. Tetapi sebenarnya nyawa sesiapapun patut diselamatkan secara sama rata. Itu yang paling utama. Malam itu Madeline mula memuat naik cerita di media sosialnya. Pengalaman di Malaysia, ketakutan apabila bapaknya rebah, dan kehangatan rakyat Malaysia. Artikel itu tersebar serta-merta. Dalam beberapa hari, ia dikongsi lebih daripada 100.000 kali. Pelbagai suara membanjiri bahagian komen. Sistem perubatan Amerika salah. Perlu uang untuk menyelamatkan nyawa. Sungguh pelik. Patut belajar daripada Malaysia. Namun pada suatu hari, satu komen menarik perhatiannya. Ia daripada seorang rakyat Malaysia. Walaupun sistemnya hebat, ada masalah juga di Malaysia. Ada yang memanggil ambulans seperti taksi, menyebabkan orang yang benar-benar memerlukan tidak mendapatkannya. Madeline membaca komen itu berkali-kali. Kemudian, beliau memuat naik satu lagi artikel, ambulans Malaysia percuma. Tetapi karena itu, ia mesti digunakan dengan berhema. Saya dengar bukan sahaja warga asing, malah ada rakyat Malaysia yang menggunakannya seperti taksi. Demi orang yang benar-benar berdepan bahaya maut, saya harap semua orang dapat melindungi sistem yang indah ini. Artikel itu juga menerima banyak respons dari Malaysia.
Malu rasa bila orang asing yang cakap macam ni. Ingatkan perkara biasa, baru sedar ini adalah sistem yang mesti dipertahankan. Madeline melihat keluar tingkap, pemandangan jalanan Los Angeles. Pemandangan yang biasa, tetapi kini kelihatan berbeza di matanya. Apa yang dipelajari di Malaysia bukan hanya sistem perubatan. Ia adalah masyarakat yang mengutamakan nyawa, budaya bekerja sama tanpa segan silu demi orang yang tidak dikenali, dan kesadaran untuk melindungi perkara yang dianggap biasa itu. Semua itu bergabung untuk melindungi nyawa manusia. Madeline bersumpah dalam hati untuk melakukan apa yang boleh dilakukan sebagai seorang juru rawat. Bukan bertanya insurans kepada pesakit dahulu, tetapi mendengar simptom. Mengubah sistem bukanlah mudah, tetapi sikap sendiri boleh diubah. Dan percaya bahwa suatu hari nanti, AS juga boleh menjadi masyarakat yang mengutamakan nyawa. Seperti Malaysia, telepon Madeleine menerima message daripada bapaknya. Madeleine, saya sedang susun gambar perjalanan kita ke Malaysia. Teknologi ITS memang hebat, tapi hati orang Malaysia yang paling hebat. Madeline tersenyum dan membalas. Ya, ayah, kita belajar sesuatu yang sangat penting di Malaysia. Apa pendapat Anda? Sampai di sini saja cerita kali ini. Sila tuliskan pendapat dan perasaan Anda di bagian komen. Sila subscribe dan like channel ini. Jumpa lagi